Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua, selamat petang, selamat malam. Jadi saya tak tahulah semua berada waktu mana sekarang. Jadi semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Yang paling penting sekarang, sewaktu wabak COVID-19 ini, saya berharap semua penonton-penonton yang sedang menonton rancangan saya, tidak kira sama ada guru ataupun anak murid, diharapkan semua sentiasa berada keadaan sihat, duduk di rumah, mendengar arahan daripada pihak kerajaan, dan kita sama-sama dapat mencegah dan memutuskan rangkaian COVID-19. Jadi untuk penonton yang kali pertama menonton rancangan cikgu ataupun di ilmu-ilmu yang pendidikan moral ataupun ICT yang cikgu kongsikan di channel cikgu, bolehlah menekan butang subscribe yang berwarna merah di bawah tu sebagai tanda sokongan terhadap video-video dan hasil kerja yang dihasilkan oleh cikgu. Jadi untuk hari ini cikgu akan berkongsi sedikit tentang pendidikan moral dibawa untuk tingkatan 4 untuk unit 8 bidang ketujuh. Bidang ketujuh iaitu moral dan kenegaraan, dan unit 8 yang bertajuk hak dan tanggungjawab warga negara. Jadi jom kita sama-sama mendengar apa yang akan cikgu sampaikan pada hari ini. Yang pertama sekali, kita pergi kepada standard pembelajaran. Jadi standard pembelajaran adalah apa yang perlu pelajar ketahui ataupun yang perlu pelajar fahamilah di dalam topik ini ataupun di dalam unit 8 ini. Unit 8 adalah berkaitan tentang hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Jadi kita tengok apakah standard pembelajaran, apakah yang perlu dipelajari oleh semua anak-anak. Yang pertama, menyenaraikan. Jadi kita senaraikan hak, beza, tanggungjawab sebagai warga negara berdasarkan perlembagaan Malaysia. Jadi lihatlah apakah hak, apakah tanggungjawab sebagai warga negara. Yang pertama, jadi nanti cikgu akan jelaskan tentang hak dan tanggungjawab setiap warga negara yang termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Yang kedua, menghuraikan kepentingan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Jadi cikgu akan berkongsi sedikit tentang kepentingan hak satu, yang kedua kepentingan tanggungjawab. Jadi ada dua topik kat situ lah, bukan hak dan tanggungjawab, tetapi kepentingan hak yang pertama, yang kedua adalah kepentingan tanggungjawab. Sama juga yang atas tadi, menyenaraikan hak yang pertama, yang kedua adalah menyenaraikan tanggungjawab. Yang ketiga, mencerakinkan ataupun menghuraikan ataupun menyatakan satu demi satu kesan pengabaian hak. Yang pertama, mencerakinkan kesan pengabaian tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang ketiga. Yang keempat, merumuskan batasan. Kita ada batasan. Walaupun kita berhak terhadap banyak perkara seperti mana termaktub dalam perlembagaan, tetapi kita ada batasan. Batasan ni adalah had. Tak boleh lebih. Itu sahaja had dia. Jangan mandai-mandai. Kerana apabila kita melebihi had yang dibenarkan, kita boleh didakwa. Didakwa kerana telah melanggar perlembagaan Malaysia. Kerana telah melebihi had-had ataupun melebihi had ataupun kebenaran yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan Malaysia. Yang keempat, mengekspresikan perasaan ataupun menunjukkan perasaan apabila mempunyai hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Jadi menunjukkan perasaan, gembira ke sedih ke, contohnya boleh belajar, boleh boleh berhimpun dan sebagainya, boleh mendapat pendidikan. Jadi kita rasa gembira ke, rasa sedih ke dan sebagainya.
Jadi itu maksud dengan mengekspresikan perasaan apabila mempunyai hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Yang keenam, mengamalkan hak. Mengamalkan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam kehidupan harian. Jadi kita melaksanakan hak kita lah. Contohnya hak bersuara, hak mendapat pendidikan, hak mendapat keperluan asas dan sebagainya. Jadi dekat situ nanti saya akan huraikan tentang hak-hak dan tanggungjawab warga negara. Bukan semualah seperti maksud dalam perlembagaan, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu yang asas lah. Asas untuk kita amalkan ataupun untuk sama-sama belajar amalkan pada masa hadapan. Jadi perjalanan pelajar-pelajar sangat panjang lagi kan. Jadi kita tak tahu apa yang terjadi. Jadi sebelum menjadi yang tak elok, jadi kita perlu ketahuilah hak dan tanggungjawab kita lah sebagai seorang warga negara. Kita lihat nilai yang bersesuaian. Nilai apakah bersesuaian? Yang pertama, kita ada nilai patriotisme. Maksudnya nilai cinta akan negara. Dengan kita amalkan hak kita, sayang, kita meletakkan kepentingan negara kita melebihi kepentingan diri sendiri. Yang kedua, bertanggungjawab. Dengan kita yakin, kita percaya bahawa kita menjaga diri sendirilah. Kita bertanggungjawab terhadap diri. Kita bertanggungjawab menjaga maruah negara. Kita bertanggungjawab menjaga kedaulatan negara. Kita bertanggungjawab memastikan perlembagaan Malaysia sentiasa dipatuhi oleh semua rakyatnya. Yang ketiga adalah berterima kasih. Maksudnya berterima kasih apa? Berterima kasih kerana kita dilahirkan sebagai rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang hidup dalam keadaan aman, sejahtera, dan paling penting, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Jadi kita dapat merasailah nikmat kehidupan inilah. Kita tak hidup dalam peperangan. Jadi kita perlu berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin negara yang menjaga negara, yang mentadbir negara dengan bersungguh-sungguh. Yang keempat, kebebasan. Maksudnya kita bebaslah membuat apa yang kita lakukan. Tapi bukan semua benda kita boleh buat, tetapi mengikut batasan yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan Malaysia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah nilai berdikari. Apakah maksud berdikari? Berdikari maksudnya kita boleh berdiri dengan kaki sendiri. Maksudnya walaupun kita ada hak. Contohnya kita ada hak mendapat pendidikan. Tapi kita perlu berdikarilah. Kita perlu berusaha mendapat pendidikan yang terbaik. Kita perlu, tak boleh harapkan cikgu lah. Contoh di sekolah kan. Di sekolah, sekarang bukan di sekolah lah, sekarang di rumah. Tak boleh harapkan cikgu untuk bagi semua nota-nota, untuk semua bagi latihan. Tapi pelajar perlu berdikarilah untuk mencari nota sendiri, untuk buat latihan sendiri. Dan jika tak faham, jika ada kemusykilan, sedikit kemusykilan, baru bertanya dengan cikgu. Jangan semua harapkan cikgu nak bagi. Kalau semua tunggu cikgu nak bagi, pengsalah cikgu tu kan. Kesian cikgu tu. Itu nilai yang boleh diamalkan, yang berkaitan dengan topik kita ini. Okay, kita tengok konsep warga negara Malaysia. Apakah yang dimaksudkan tentang warga negara Malaysia? Yang pertama, setiap warga negara. Bila disebut kat sini setiap, maksudnya seorang lah, setiap orang. Maksudnya kita, contoh saya ada hak yang perlu kita pertahankan. Cikgu saya ada hak, cikgu A ada hak dia, cikgu B ada hak dia, pelajar A ada hak, pelajar B ada hak, pelajar C ada hak. Semua ada hak. Kita ada lebih kurang sekarang 33 juta rakyat Malaysia. Jadi 33 juta rakyat Malaysia ni mempunyai hak. Hak lah. Dia ada hak, kita kena laksanakan tanggungjawab. Yang kita hanya sebut itu hak kita, itu hak kita, itu hak kita, tetapi kita tidak melaksanakannya. Contoh kata, hak saya untuk mendapat pendidikan, tapi pelajar tak melaksanakan tanggungjawab dia untuk mendapat pendidikan. Pergi sekolah main-main, ponteng sekolah. Untuk waktu COVID ni, hak
hak untuk mendapat pendidikan. Cikgu bagi nota, bagi latihan, bagi YouTube, bagi kuis dan sebagainya. Tetapi pelajar tidak melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang pelajar yang mengamalkan nilai bertanggungjawab, seorang pelajar mempunyai nilai patriotisme, seorang pelajar yang mempunyai nilai berterima kasih kepada setiap orang gurunya kerana telah berusaha sebaik mungkin untuk mengajar dan mengadaptasikan pembelajaran dalam suasana wabak semasa pandemik COVID-19 ini. Yang kedua, hak ialah, kita boleh tengok apa itu hak. Tadi secara keseluruhan dia, apakah hak dan tanggungjawab setiap warga negara. Kita tengok hak. Hak ialah kuasa atau sesuatu atau kuasa melakukan sesuatu yang ditentukan mengikut peraturan dan undang-undang. Jadi peraturan undang-undang negara ini adalah perlembagaan Malaysia lah. Maksud dia perkara-perkara ataupun peraturan-peraturan yang telah diluluskan di dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Contoh dia, apakah peraturan sekarang? Jadi orang yang melanggar berhimpun sewaktu COVID-19 ni mengikut undang-undang negara boleh didenda sehingga RM10,000. Jadi sekarang waktu PKP 3.0 MCO 3.0, semua warga negara tidak dibenarkan keluar ataupun tidak kena berkumpul, berniaga dan semuanya. Lepas pukul 8 malam mesti duduk rumah. Kan? Jadi sesiapa yang melanggar peraturan yang telah digubal ataupun telah dimaktub dalam Perlembagaan Malaysia boleh dikenakan denda sehingga melebihi RM10,000. Itu adalah yang dimaksudkan tentang peraturan. Jadi kita ada hak untuk mencari pendapatan, untuk mendapat pendidikan. Boleh carilah kan, tapi mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Yang ketiga, apakah tanggungjawab pula? Tanggungjawab pula merupakan kesanggupan warga negara untuk melaksanakan tugas serta kewajipan dalam menjaga kedaulatan negara. Jadi maksudnya diri sendiri sebagai seorang yang mempunyai sikap patriotisme. Nak melaksanakan tugas dan kewajipan dalam menjaga kedaulatan negara. Jadi kat sini yang hendak diterangkan ialah bezakan apa itu hak. Hak adalah kuasa melakukan sesuatu mengikut undang-undang. Kita boleh laksanakan mengikut undang-undang dan peraturan negara. Tapi tanggungjawab ialah bagaimana kita nak laksanakan kewajipan tersebut. Melaksanakan kewajipan yang termaktub dalam undang-undang dalam menjaga kedaulatan negara. Jadi mana tahu kat periksa ditanyakan apa itu hak, apa itu tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Yang seterusnya kita tengok hak kita. Hak tanggungjawab warga negara. Kita tengok perkara 5. Perkara yang pertama kita sentuh adalah perkara 5 tentang mungkin soalan tanya apakah perkara 5? Iaitu perkara 5 menyebut tentang kebebasan diri. Di mana tiada seorang boleh diambil nyawa atau dilucutkan kebebasan dirinya sendiri mengikut undang-undang. Jadi maksudnya semua rakyat Malaysia mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak merasai kehidupan ni lah kan. Jadi maksudnya tak boleh membunuh orang, tak boleh mencederakan orang dengan sesukati kecuali nyawa dilucutkan atau mengikut undang-undang. Kecuali maksudnya kalau orang tersebut membunuh orang lain, jadi dia orang yang membunuh tersebut boleh dihukum gantung sehingga mati. Jadi nyawa dia boleh dilucutkan kerana mengikut undang-undang sesiapa yang disabitkan kesalahan dengan membunuh orang lain, dia akan dihukum gantung sampai mati. Kesalahan dia adalah membunuh orang lain. Jadi orang yang dibunuh tu dah mati. Orang yang dibunuh tu dah tak ada kan, kesian kepada waris-warisnya kan. Jadi sebagai
sebagai balasan kepadanya ataupun sebagai tindakan kepadanya mengikut undang-undang negara, dia boleh dijatuhi hukuman gantung sehingga mati. Contoh lain, kalau apa, mengedar dadah melebihi had yang dibenarkan oleh kerajaan Malaysia, jadi orang tersebut juga boleh dihukum gantung sehingga mati. Walaupun dia tak membunuh, tetapi mengikut perlembagaan Malaysia bahawa mereka mengedarkan dadah, boleh dihukum gantung sampai mati. Jadi maksudnya kat situ, nyawa dia boleh dilucutkan mengikut undang-undang. Jadi orang yang penjawat awam yang melaksanakan tugas tersebut tidak bersalah lah kan. Kerana dia melaksanakan undang-undang. Jadi nyawa orang yang mengedarkan dadah tersebut boleh dilucutkan oleh kerajaan, bukan oleh orang lain. Yang seterusnya, kita tengok hak dia. Tanggungjawab. Tanggungjawab kita adalah memelihara diri sendiri dan nyawa orang lain kecuali mengikut undang-undang. Jadi maksudnya kita perlu pertahankan diri kita lah. Kalau ada orang hendak membunuh, bergaduh dengan kita, kalau orang masuk ke kawasan rumah kita tanpa kebenaran kita, jadi kita boleh laporkan polis. Ada orang yang menceritakan kita, kita boleh buat laporan polis dan sebagainya. Jadi, tetapi kita tidak boleh mengambil nyawa orang lain. Jadi kalau ada adik-beradik, kalau orang nak buat sesuatu yang tak elok, kita boleh pertahankan diri. Jadi itu maksud tentang perkara 5. Kebebasan diri iaitu kita tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang. Itu perkara 5. Kita tengok perkara 6. Keabdian, kerja dan paksa dilarang. Perkataan-perkataan ni saya selalu ingatkan anak-anak murid saya, jangan terbalik-terbalik ni. Kebebasan diri. Ni kebebasan diri masih senang lagi kan. Masih senang mudah ingat. Perkara 6 ni, keabdian dan kerja paksa dilarang. Jadi akor ni pula. Frasa-frasa ini, keabdian dan kerja paksa dilarang ni jangan terbalik ke sana sini. Jadi keabdian outless keabadian. Keabadian. Apa tu keabadian? Lain kan maksud dia. Dan kerja paksa dilarang. Yang tulis kerja paksa dilarang. Jadi salah imbuhan dan sebagainya tu semua akan menyebabkan awak tak dapat makan lah sewaktu peperiksaan. Jadi tu saya selalu tekankan dekat pelajar-pelajar saya lah, jangan sampai membuat kesilapan. Okey, dapat? Seterusnya, kita tengok apa yang dimaksudkan tentang perkara 6. Segala bentuk kerja paksa adalah dilarang. Semua nak kerja mesti diberikan upah dan gaji. Tiada pengabdian seperti zaman-zaman dahulu lagi. Tetapi Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan mengenai perkhidmatan wajib bagi maksud negara. Jadi kerja kalau dahulu kita ada khidmat negara kan. Khidmat negara tu bukan kategori kerja paksa lah. Kerana dia telah termaktub dalam undang-undang. Iaitu semua semua remaja yang berumur 18 tahun wajib mengikuti khidmat negara. Jadi nak bekerja boleh, awak akan dibayar gaji. Jadi mana-mana majikan yang tidak membayar gaji atau membuat kerja paksa ini boleh dikenakan tindakan dan undang-undang mengikut peruntukan negara. Mengikut peruntukan perlembagaan Malaysia. Itu hak. Daripada segi tanggungjawab, tidak boleh menindas golongan pekerja dengan memberikan layanan adil kepada semua pihak. Jadi kita tak boleh nindas golongan pekerja. Mereka dah bekerja penat, mereka ada anak, mereka ada isteri, mereka ada tanggungjawab masing-masing, mereka ada ibu bapa yang perlu diberikan bantuan kewangan setiap bulan. Jadi perlu bagi gaji kan, perlu bagi upah lah, kerana mereka telah berkorban dan berpenat lelah dalam
dalam mencari sumber pendapatan. Okay, yang seterusnya, daripada segi perkara 13, hak terhadap harta, iaitu tiada seorang pun boleh dudukkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Maksudnya di sini, kita sebagai warga negara, kita boleh berusaha sebaik mungkin setiap masa untuk mencari sumber pendapatan yang dibenarkan oleh kerajaan. Jadi maksud kita boleh berniaga, kita boleh biasa berniaga kan, nak cepat kaya, berniaga je. Bukan mesti berniaga lah kan. Maksud salah satu pendapatan yang pulangannya cepat, kita boleh berniaga. Jadi kita boleh berniaga, buka lah sebanyak mungkin syarikat, sebanyak mungkin perniagaan yang kita minat. Jadi tak ada masalah. Tetapi kita tak boleh berniaga perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Contohnya penggubalan wang haram. Jadi apabila kita disabitkan dengan penggubalan wang haram, jadi harta-harta kita boleh ditarik baliklah mengikut undang-undang. Jadi itu contohnya kan. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak kes kan, perasuah-perasuah ditarik balik harta, orang yang menggubal wang haram ditarik harta dan sebagainya. Kes paling besar kita lihat kes 1MDB kan. Jadi saya tak nak komen lah, itu contohnya. Okay, daripada segi tanggungjawab, dari segi tanggungjawab saya, contohnya saya sebagai penjawat awam dan semua rakyat Malaysia yang bertanggungjawab perlu membuat pengisytiharan harta dan membayar cukai. Siapa yang perlu isytiharkan harta ni? Jadi semua rakyat Malaysia lah yang telah bekerja dan mempunyai pendapatan lebih kurang 3,500 satu bulan. 3,500 wajib isytiharkan harta supaya kita dapat membayar cukai. Kenapa perlu bayar cukai? Supaya duit-duit ataupun wang-wang yang dikutip oleh kerajaan melalui cukai tersebut dapat disalurkan bagi membantu mereka yang susah, dapat membantu membangunkan negara. Apa contoh duit cukai itu digunakan untuk apa? Contohnya buat jalan, bina masjid, bina tokong, bina apa lagi, bina sekolah, hospital dan sebagainya. Siapa yang dapat faedah tersebut? Dia tentulah rakyat. Jadi semakin banyak kita bayar cukai, jadi semakin banyak pendapatan yang kita dapat, jadi semakin banyak cukai yang perlu kita bayar. Jadi semakin banyak cukai yang perlu kita bayar, jadi semakin banyaklah sumbangan kita terhadap pembangunan negara. Okay, dan perkara 8 kita lihat daripada segi kesamarataan, semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Jika kita lihat, tak kira awak adalah seorang VIP, awak adalah rakyat yang duduk di kampung, di bandar dan sebagainya, jika kita melakukan kesalahan, kita boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Kita tak payah pergi yang lain yang awak tak alami. Bagi yang sedang alami. Jadi kita lihat undang-undang pencegahan penyakit berjangkit COVID-19. Tak kira VIP, Nelofa pun kena saman. Orang yang berkumpul tanpa kebenaran pun kena saman. YB yang melanggar peraturan undang-undang pun kena saman. Jadi sama juga rakyat yang duduk di kampung, duduk di bandar. Jadi jika disabitkan dengan kesalahan tersebut, mereka boleh dikenakan saman mengikut Akta Penyakit Berjangkit tahun berapa saya tak ingat. Tapi adalah 6 akta tu kan. Jadi nanti kita cuba cari sama-sama betul tak betul saya sebut ni. Okey, yang seterusnya daripada segi tanggungjawab, tidak bersikap diskriminasi kepada mana pihak atas alasan kaum, agama dan jantina. Ini spesialnya Malaysia lah. Ini hebatnya Malaysia di mata dunia, di mana walaupun kita terdapat pelbagai kaum, terdapat pelbagai agama, dan kita ada 2 jantina sahaja yang di Malaysia. Jadi tiada berlaku sebarang diskriminasi, tak ada berlaku sebarang berat sebelah. Jadi mana-mana hukuman dikenakan
berdasarkan peruntukan undang-undang. Tak ada hukuman dikenakan mengikut kaum, mengikut agama. Jadi tak kiralah kita kaum Melayu, Cina, India atau mana-mana kaum lain lah, di Sabah, di Sarawak dan mana-mana kaum lain, kalau melakukan kesalahan, hukuman yang dikenakan tetap sama. Sama juga dari segi agama. Tak kira agama Islam, Buddha, Kristian dan mana-mana agama yang lain terdapat di Malaysia. Jadi sebarang kesalahan akan dikenakan hukuman yang sama juga jantina. Dari segi jantina, lelaki ke perempuan, kalau kena sebat tu di penjara, sebat dia tetap sama. Bilangan sebatan yang dikenakan tetap samalah, kerana kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang sama. Dan yang terakhir kita tengok perkara 10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Takluk kepada pasal 2, 3, 4 di mana warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Itu daripada segi hak. Tetapi daripada segi tanggungjawab kita mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa sebelum mengadakan sebarang perhimpunan. Kita tak boleh berhimpun dengan sukalah tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa. Jadi mana-mana yang berhimpun tanpa kebenaran pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman lah, iaitu terutamanya penganjur yang melaksanakan perhimpunan tersebut. Kita tengok kenapa pentingnya hak kita sebagai warga negara. Yang pertama, untuk mewujudkan keamanan dan untuk mewujudkan kemakmuran dan keamanan dalam kehidupan sejagat. Supaya kita tak berlaku dendam, supaya kita tidak menindas orang lain. Contoh macam tadi kan, pengabdian kerja paksa dilarang. Jadi kalau majikan tak membayar gaji, pekerja akan memberontak, pekerja akan berasa tidak puas hati. Jadi bila aku memberontak, tak puas hati, ia boleh menyebabkan ketidakmakmuran ataupun ketidakamanan dalam kehidupan sejagat. Yang pertama. Yang kedua, daripada segi untuk mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Ni saya selalu sebut dalam mana-mana kuliah saya, dalam mana-mana perbincangan saya, bahawa kita rakyat Malaysia, hebatnya Malaysia kerana kita pelbagai kaum, pelbagai agama, tetapi kita wujud ataupun kita hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Jadi benda-benda ini kita perlu kekalkanlah supaya kita semua berada dalam keadaan selesa, seronok apabila kita hidup di Malaysia. Yang ketiga, merapatkan jurang antara kaum. Ni daripada segi jurang antara kaum ni, kita tengok daripada segi sudut ekonomi. Di mana dalam perlembagaan menyebut bahawa semua orang berhak untuk mendapatkan pendapatan. Semua orang boleh mendapatkan kekayaan selagi usaha kan. Kena usaha. Jadi apabila semua kaum bersungguh-sungguh untuk mencari ekonomi yang stabil, negara akan maju. Jadi jurang pendapatan antara setiap kaum juga akan berkurangan lah. Jadi yang kaya dengan golongan miskin, jurangnya semakin rapat. Bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sebab tu kerajaan terlihat bahawa kerajaan akan mencarilah sesiapa yang tidak membayar cukai, dia akan cari sehingga ke lubang cacing, supaya golongan yang susah ini tidak ditindas, supaya golongan susah ini tidak berasa mereka dipinggirkan oleh pihak kerajaan. Jadi bila mereka berasa kebersamaan mereka dalam hidup ini, jadi juga mereka rasa seronok dalam kehidupan. Jadi banyak benda yang positif lah akan berlaku. Jadi perkara-perkara ini semua akan membolehkan jurang antara kaum di Malaysia dapat dirapatkan. Itu yang pentingnya. Yang keempat, menjamin kebebasan hak asasi warga negara. Di mana hak ni kita dapat lah. Saya
saya dah sebut tadi, hak-hak, apa hak warga negara, mendapat pendidikan, mendapat gaji, tiada buruh paksa, bebas mengamalkan agama masing-masing, bebas mengamalkan ajaran masing-masing, kan? Itu hak-hak lah. Jadi benda-benda tu terjamin di dalam perlembagaan. Yang kelima, mengelakkan diskriminasi yang boleh berlaku kerana perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Jadi dari segi sudut bahasa kita lihat, nak mudahkan pemahaman, nak mengelakkan perselisihan kaum. Kerajaan telah mewujudkan akta dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Semua urusan kerajaan, semua semua biasanya kita pun orang Malaysia, bila bercakap antara 2-3 kaum yang berbeza, kita akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Kerana bahasa itu difahami, kerana bahasa Melayu ini difahami oleh semua rakyat Malaysia lah. Jadi bila difahami oleh semua rakyat Malaysia, tak akan berlaku perselisihan. Kerana kita nampak ataupun kita fahami apa yang hendak disampaikan oleh orang lain. Dan yang terakhir, meningkatkan taraf hidup sosial. Jadi semua orang berusaha kan mencari kekayaan, mencari pendapatan. Jadi taraf hidup kita juga akan meningkatlah. Bukan kita sahaja, tetapi taraf hidup tetapi ekonomi negara juga akan berkembang dengan pesat. Itu adalah 6 kepentingan hak. Kita sambung yang ketujuh. Bukan yang ketujuh. Ini kita tengok tadi kepentingan hak. Saya dah cakap tadi kan. Ini kita tengok pula kepentingan tanggungjawab. Yang pertama, melestarikan alam sekitar. Penting tak alam sekitar ni? Penting. Kerana kita dalam sibuk-sibuk mengejar kekayaan, mengejar pembangunan, kita perlu menjaga kita perlu menjaga alam sekitar kita dengan baik. Pentingnya kita menjaga alam sekitar dengan baik. Kepentingan dia untuk diri kita sendirilah. Kenapa? Untuk diri kita sendiri pula. Sebab kalau berlaku banjir kilat, berlaku tanah runtuh dan sebagainya, siapa yang susah? Dah tentulah diri kita sendiri yang susah. Orang lain susah tak? Orang lain duduk tempat lain susah tak? Tak susah. Yang susah adalah rakyat di kawasan tersebutlah kan. Dan juga kerajaan lah. Kerana kerajaan yang meluluskan sebarang projek pembangunan di kawasan tersebut. Jadi tanggungjawab lah. Tanggungjawab kepada pemerintah dan tanggungjawab kepada rakyat lah. Warga negara tersebut menjaga alam sekitar dengan baik. Dah nak membuat kawasan pembangunan, tetapi jangan mengabaikan aspek alam sekitar. Yang kedua, membangunkan dan memartabatkan negara. Jadi kita perlu bangunkan dan martabatkan kedaulatan negara agar negara kita dipandang tinggi oleh orang lain. Yang ketiga, memastikan dasar kerajaan dapat berjalan dengan lancar. Kenapa macam ni boleh? Kenapa boleh berlaku macam ni? Sebab kerajaan tak boleh berjalan dengan lancar jika ada yang memberontak, jika rakyat sentiasa menunjukkan perasaan tidak puas hati, jika rakyat sentiasa berperang. Jadi bila perkara-perkara ini berlaku, jadi dasar kerajaan tak dapat dilaksanakan. Sistem pentadbiran kerajaan akan menjadi huru hara dan sebagainya. Kita tengok yang keempat, mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap negara. Kita loyalty kita kepada negara sangat tinggi. Kita yakin kepada negara kita. Kita meletakkan negara, kepentingan negara itu melebihi kepentingan diri sendiri. Yang kelima, melicinkan pentadbiran kerajaan dalam semua aspek. Dan yang keenam adalah membantu pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang stabil. Jadi kita dapat bantulah pembangunan negara. Nak bangunkan negara, kita mesti mempunyai perkara-perkara ni lah. Hal ekonomi, sosial dan politik. Jadi kalau ekonomi tak stabil, politik tak stabil, jadi negara lambat majulah. Kerana semua pemimpin sentiasa berebut-rebut untuk mendapatkan kuasa tanpa meletakkan
kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri. Kita lihat kesan dia. Kesan pengabaian hak sebagai warga negara. Yang pertama, untuk diri sendiri, tersisih daripada masyarakat. Dipandang rendah oleh masyarakat. Kenapa? Kerana kita telah melakukan kesalahan. Kesalahan contohnya apa kesalahan tadi? Mengambil dadah, mengedar dadah, menjadi gangster dan sebagainya. Jadi orang, jiran-jiran tengok kita pun takut. Orang tak nak berkawan dengan kita dan sebagainya. Jadi kita akan disisihkan oleh masyarakat. Yang kedua, dari segi masyarakat, berlaku perselisihan faham dan mengancam keselamatan. Kerana orang takut tengok kita. Kenapa orang takut tengok kita? Jadi kalau tak melaksanakan hak, mungkin boleh berlaku bunuh-membunuh, tikam-menikam, tipu-menipu dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut boleh menyebabkan pergaduhan, boleh mengancam nyawa dan sebagainya. Dan yang terakhir, kepada negara, pengabaian hak kepada negara, hak menyebabkan imej negara tercemar dan semangat patriotik akan berkurangan. Jadi kesan ni, saya percaya jika pelajar memahami daripada segi tadi kepentingan, memahami daripada segi apakah hak, apakah tanggungjawab, secara automatik bila soalan tanya, pelajar boleh menjawab dengan baik. Yang penting, kena bezakan apa itu hak, faham konsep hak dan faham konsep tanggungjawab. Kita tengok daripada segi tanggungjawab pula, kesan pengabaian tanggungjawab dekat warga negara. Daripada segi diri sendiri, hak asasi akan hilang, berlaku diskriminasi kepada diri sendiri. Jadi hak asasi kita mendapat pendidikan, kita mendapat makan yang cukup, mendapat tempat tinggal cukup. Jadi kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita untuk mencari pendapatan yang stabil, untuk mencari kekayaan, untuk mencari sumber ekonomi kepada keluarga kita. Jadi menyebabkan anak-anak kita sukar mendapat pendidikan yang betul, anak-anak akan ketinggalan jurang ekonomi, akan ketinggalan, dan kita sendiri sebenarnya mendiskriminasikan diri kita, kan? Kerana kita tak nak mencari sesuatu, kan? Tak nak mencari pendapatan bagi memajukan diri. Bukan salah kerajaan kalau kita tak maju, tetapi salah diri kita kerana kita tidak mengamalkan nilai kerajinan dan bertanggungjawab kepada diri sendiri. Yang kedua, dari segi masyarakat, taraf hidup rakyat terjejas, hidup tidak sejahtera. Jadi itu semua kesanlah kepada masyarakat. Itu daripada segi sudut ekonomi lah, di mana ekonomi rakyat. Kesan daripada kita tidak bekerja dengan bersungguh-sungguh, kesan kita tak ni. Jadi bilangan yang membayar cukai juga berkurangan. Cukai dikutip oleh kerajaan berkurangan. Jadi jumlah peruntukan yang boleh disalurkan oleh kerajaan dalam pembangunan negara juga akan berkurangan. Daripada segi sudut negara, kestabilan negara tergugat dan tadbir urus pentadbiran juga akan pucat kacir. Kenapa kestabilan negara tergugat? Kerana rakyat sentiasa berperang, bergaduh, bertikam, berbunuh dan sebagainya, berebut kuasa. Pemimpin juga berebut kuasa, kan? Jadi perkara-perkara ini menyebabkan kestabilan negara tergugat dan tadbir urus pentadbiran negara akan pucat kacir. Batasan pula, kita tengok batasan kita. Apakah batasan? Mengikut perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Ini kita tidak boleh memasuki mana-mana kawasan yang mengenakan sekatan atas alasan keselamatan dan kesihatan di bawah undang-undang. Jadi perkara 9 ni kita lihat kawasan-kawasan sekarang, batasan sekarang, contohnya sewaktu wabak COVID-19, perkara 9 ni dikuat kuasakan, di mana kita tidak boleh memasuki mana-mana kawasan yang dikenakan larangan PKPD. Dan sekarang batasan sewaktu PKP ni, kita tak boleh merentas daerah, tak boleh merentas
negeri dengan alasan kesihatan. Jadi ini kalau boleh dijadikan contoh, kalau ada markah meminta contoh, boleh dijadikan contohlah di dalam jawapan masing-masing. Okey, perkara 9, perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, di mana kita tidak boleh berhimpun tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa. Nak berhimpun, mesti minta kebenaran daripada pihak berkuasa. Mana-mana yang berhimpun tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa, boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Daripada segi perkara 12 pula, hak berkenaan dengan pendidikan, iaitu tidak bersikap diskriminasi terhadap siapa saja dalam mendapatkan pendidikan. Maksudnya kita tanpa mengira agama, bangsa, budaya dan sebagainya, semua boleh mendapat pendidikan yang terbaik di Malaysia. Berusahalah masing-masing awak nak capai sampai tahap mana. Kalau niat awak nak capai sehingga diploma sahaja lah yang awak akan dapat lah. Tapi kalau awak punya impian untuk bergelar seorang doktor, untuk mendapat sehingga ada ijazah pertama, ada ijazah kedua dan sebagainya, takkan ada halangan. Kerana dia telah termaktub di dalam perkara 12, iaitu tiada diskriminasi terhadap sesiapa sahaja dalam mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi saya rasa itu sahaja perbincangan saya pada hari ini. Jadi semoga apa yang dibincangkan oleh saya memberi manfaat yang besar kepada semua pelajar. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi panduan sedikit panduan kepada semua pelajar untuk memperolehi sedikit ilmu, sedikit pengetahuan di dalam topik ataupun dalam unit 8 ini, iaitu hak dan tanggungjawab warga negara. Jadi semoga kita berjumpa di waktu akan datang, dan saya doakan semoga semua penonton-penonton saya berada dalam keadaan sihat, sejahtera, dan semua kita dijauhi daripada wabak COVID-19. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.